Pusat Pemindahan Kekal Bencana akan dibangunkan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu dijangka mengalami hujan lebat berterusan tahap buruk bermula hari ini sehingga esok. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia memaklumkan amaran itu dikeluarkan bagi Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih di Kelantan serta Besut di Terengganu. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada bagi Tanah Merah, Machang dan Kuala Kerai di Kelantan. Setiu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman di Terengganu serta Kewantan dan Pekan di Pahang bagi tempoh sama. Baik, perkembangan banjir di Kelantan. 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka membabitkan daerah Pasir Mas dan Bacok walaupun situasi banjir semakin baik. Wartawan Amirul Hafiz Rosi ada laporannya. Amirul, silakan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS di SK Tok Deh untuk meninjau keadaan terkini banjir di Kelantan, dan PPS ini menempatkan penduduk terjejas banjir paling ramai di Kelantan ketika ini, iaitu 244 penduduk terjejas banjir daripada 84 keluarga. PPS ini mula dibuka minggu lalu dan masih beroperasi sehingga ke hari ini susulan faktor cuaca yang masih lagi tidak menentu sekarang ini. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan dilihat semakin menurun walau bagaimanapun 4 PPS masih dibuka membabitkan 2 daerah iaitu Pasir Mas dan Bacok. 2 PPS yang masih dibuka daerah Pasir Mas ialah PPS Kedai Tanjung dan PPS SK Tok Deh di mana lokasi yang saya berada kini. Di Bacok pula 2 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka ialah PPS SK Jelawat dan PPS SK Beris Pacu. Dan diharapkan kepada penduduk terjejas banjir dan masyarakat yang berada di negeri ini khususnya sentiasa mendengar arahan yang dikeluarkan oleh pihak Barisan Hadapan, Agensi Keselamatan antaranya JPPM, PDRM dan APM serta JKM. Jadi sentiasa mendengar info-info yang sahih yang dikeluarkan oleh RTM khususnya, dan itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda penonton berita RTM. Terus bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik Amirul, terima kasih. Sementara di Terengganu pula, setakat 12 tengah hari tadi, trend penurunan penduduk terjejas banjir terus direkodkan. Langsung bersama Audi Muhammad Nur di Kuala Terengganu. Silakan Audi. Ya, sedikit perkongsian mengenai banjir di Terengganu ini. Setakat ini hanya 34 orang yang berada di PPS, hanya 2 PPS saja dibuka. Tapi saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan pengarah JBPM Terengganu, penolong Pusurujaya Bomba, Tuan Haji Hassan Ashari Omar. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji boleh berkongsi sedikit dengan masyarakat mengenai keadaan semasa di Terengganu ini? Okey, sekarang keadaan cuaca di negeri Terengganu kita lihat hujan di beberapa tempat dan juga angin yang bertiup agak kuatlah. Dan kita menjangkakan perkara ini akan berlanjutan. Kalau tengok kepada info Met Malaysia sampai ke petang, negeri Terengganu dilanda hujan renyai-renyai dan ada juga hujan yang lebat di beberapa kawasan. Okey, Tuan Haji, untuk persiapan untuk gelombang kedua ni bagaimana dengan bomba sendiri, persiapan ni untuk mengarungi gelombang kedua banjir di Terengganu ni? Baik. Bagi saya gelombang pertama yang melanda negeri Terengganu baru-baru inilah sebenarnya ini juga adalah lanjutan daripada gelombang pertama, mungkin akan berubah ke fasa yang kedua. Bila kita melihat Met Malaysia punya infografi berkaitan dengan hujan, keadaan cuaca, hasil daripada analisa yang dibuat menunjukkan bahawa hujan di Terengganu ini akan berterusan sampai ke hujung Disember dan juga mungkin beralih disambung sehingga tahun 2024 iaitu bulan Januari dan juga hingga Februari. Oleh demikian, Bomba Negeri Terengganu memang bersiap siaga bermula bulan 11 lagi dengan mempersiapkan aset yang ada, sumber iaitu sumber manusia yang kita ada
dan juga kita telah mengadakan penyelarasan ya bersama dengan agensi-agensi lain untuk negeri Terengganu ini di bawah kelolaan seliaan pihak pengurusan bencana negeri berkaitan dengan banjir ini untuk terselaraskan semua aset dan logistik yang ada bagi memastikan proses menyelamat dan juga memindahkan mangsa apabila berlakunya banjir nanti kita dapat lakukan dengan smooth, dengan baik, dengan teratur dan semua mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir ini dapat kita pindah dan selamatkan ke tempat yang lebih selamat. Okey, Tuan Haji boleh tak kau bagi nasihat kepada masyarakat luar tu jika berlakunya banjir untuk gelombang untuk fasa kedua ni supaya tidak panik, Tuan Haji? Baik. Sebelum berlakunya banjir, saya nak nasihatkan kepada masyarakat yang pertama simpanlah dokumen yang penting di tempat yang selamat. Yang kedua, apabila ada arahan daripada pihak berkuasa supaya diarahkan berpindah, maka ikutlah arahan pihak berkuasa supaya kita semua selamat daripada ditimpa malapetaka. Dan apabila meninggalkan rumah, pastikan ya suis elektrik hendaklah ditutup, di-off-kan. Okey. Dan apabila berada di pusat pemindahan ataupun di rumah semasa waktu banjir ini, jangan mudah kita minum air, ya, kemudian berjalan di tempat air yang tinggi kerana kita tak nampak ada lubang, ada parit dan sebagainya. Kemudian selepas banjir nanti, ya, jangan pastikan apabila nak masuk ke rumah, pastikan dulu yang pertama keadaan rumah kita, keadaan bangunan rumah kita, selamat ataupun tidak. Yang kedua, pastikan apa yang ada di dalam rumah kita tadi itu selamat kita masuk. Yang pertama, binatang berbisa, ya, seperti ular, kalajengking, lipan dan sebagainya. Perkara yang keempat, perkara yang seterusnya yang paling penting adalah kita jangan mandai-mandai, ya, sama ada kita nak terus masuk ke rumah dengan membawa semua kelengkapan dan juga kepunya family masuk ke rumah tanpa kita memerhatikan ataupun memeriksa terlebih dahulu akan keselamatan rumah tersebut. Okey, baiklah Tuan Haji, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan masyarakat untuk tengah hari ini pengalaman semasa di banjir dan nasihat-nasihatnya sangat benar untuk anda semua untuk anda teruskan untuk dengar arahan pada pihak berkuasa jika berlaku banjir. Dan kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih Audi. Baik, beralih ke Parlimen. Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang serentak hari ini. Antara tumpuan tindakan segera bagi mengurangkan risiko banjir selain pusat pemindahan kekal bencana bakal diwujudkan. Untuk perinciannya terus sahaja bersama Nur Syamimi Syahira Saripan di Parlimen. Silakan Mimi. Baik, Peratur, terima kasih. 5,648 lokasi hotspot banjir dikenal pasti di seluruh negara. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah segera akan dilakukan bagi menangani dan mengurangkan risiko banjir. Ia termasuk melakukan kerja-kerja penyelenggaraan sungai, kolam takungan dan infrastruktur secara sempurna dan berkala. Langkah yang dilaksanakan segera ialah pusat pemindahan sementara, iaitu mengaktifkan 8,481. Ini Tan Sri Yang Di-Pertua ialah untuk mengelakkan kelang kabut keadaan bila banjir berlaku. Jadi persiapan dimulakan sekarang walaupun kawasan-kawasan itu belum terkena ataupun melibatkan kesan yang parah. Dia persiapan untuk menempatkan 1.62 juta mangsa, melibatkan 5,000 lebih sekolah, 2,400 dewan dan balai raya, 572 masjid dan 389 pusat komuniti.
Baik, ke arah itu juga, program Community Based Disaster Risk Management akan dilaksana di seluruh negara sebagai langkah pelan tindakan kecemasan bagi memastikan keselamatan penduduk terjejas diutamakan dan meminimumkan kehilangan harta benda. Beliau menjawab ketika waktu pertanyaan menteri berhubung soalan yang dikemukakan Wakil Jempol Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli di Dewan Rakyat. Seterusnya, pusat pemindahan kekal bencana bakal diwujudkan segera dengan projek rintis dimulakan di 9 negeri yang membabitkan kos siling RM5 juta bagi setiap pusat selain bakal menjadi tempat kemudahan perlindungan penduduk terjejas banjir yang lebih baik berbanding PPS. Kalau kita hadapi banjir itu setiap tahun, tidak mensabah dijadikan hanya PPS. Sebab itu kerajaan telah memutuskan untuk menubuhkan segera pusat pemindahan bencana ini. Di pusat ini boleh mungkin gunakan apa-apa kegiatan komuniti sementara, tetapi di reserve dengan satu persiapan supaya tidak jadi PPS. Jadi kemudahan itu akan jauh lebih baik. Ini pula berhubung isu peruntukan kepada Wakil Rakyat Pembangkang. Perdana Menteri sekali lagi menegaskan beliau tidak pernah menghalang pemberian peruntukan itu selain untuk menafikan dakwaan kononnya syarat ketat dikenakan kepada mereka yang membuat permohonan. Sekaligus menepis andaian bahawa Wakil Rakyat perlu memberi sokongan kepada beliau bagi tujuan itu. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mahu peraturan dihormati dengan rundingan dilakukan bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jadi saya nak tegaskan di sini, walaupun apapun yang diucapkan, dia tidak menghalang daripada perundingan untuk kembalikan peruntukan kepada semua wakil rakyat. Dia ada juga beberapa peraturan, dia tidak automatik. Seperti mana kita terima perlembagaan, kita terima peraturan, dan kita tidak berikan preempt peraturan apa. Saya bagi ruang TPM, dengar pandangan mereka, bincang. Ini yang saya minta Kota Baru beritahu kepada sahabat-sahabat. Katanya kerajaan masih belum menerima rundingan rasmi bersama pihak pembangkang berhubung isu peruntukan berkenaan. Baik, berkaitan dengan perkembangan di Dewan Negara, hampir 260,000 unit rumah mampu milik baharu berjaya disiapkan setakat ini. Jumlah itu melepasi 50% daripada sasaran kerajaan menerusi rancangan Malaysia ke-12 untuk membina 500,000 unit rumah mampu milik menjelang 2025. Jelas Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngar Komeng, kerajaan komited untuk memastikan semua rakyat berupaya memiliki rumah yang berkualiti. Semua kediaman perlu bersifat manusiawi. Oleh demikian, Kementerian KPKT telah menetapkan keluasan minimum rumah mampu milik yang dibina oleh kementerian, iaitu sekurang-kurangnya 750 kaki persegi, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Ini adalah spek minimum. Kita berjaya melepasi sasaran. Pada ketika ini telah berjaya membina hampir 260,000 unit, iaitu 52.38%, exceeded the 50% benchmark. Oleh kerana itu, usaha ini akan dipergiatkan lagi supaya kita dapat merealisasikan impian each Malaysian deserve a home, bukan saja bangunan tetapi satu kediaman. Pernyataan ini bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Dominic Lau Hu Chai yang menyoal usaha kerajaan dalam menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat. Baik, ketika ini Dewan sedang berhenti rehat seketika dan akan menyambung kembali perbincangan pada petang ini, dan untuk makluman anda, perinciannya akan kami bawakan dalam Buletin Parlimen malam nanti dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Farhatul di studio. Baik, terima kasih Syamimi. Berita Tengah Hari berehat seketika kembali selepas ini.
Hai, saya Fendi Muhammad. Temui saya dalam Sembang-Sembang ASNB 2023 dan kita akan membicarakan tentang topik ASP, dividen rendah. Betul ke rugi? Sembang-Sembang ASNB. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Beli! Betul! Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Pengundian awal pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman hari ini yang hanya melibatkan 3 pengundi selesai pada 10.55 pagi tadi. Ketiga-tiga pengundi yang merupakan pasangan tentera itu mengundi di pusat mengundi Balai Polis Kijal. Sebelum ini, selain 3 pengundi itu, SPR mengumumkan pengundian awal akan membabitkan seramai 387 anggota polis diraja Malaysia dan 6 anggota tentera. Bagaimanapun, Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan berkata, kesemua mereka telah diarahkan mengundi secara pos bagi memberi tumpuan kepada kerja-kerja menyelamat dan bertugas pada musim banjir. Proses kali ini turut diperhatikan oleh ejen calon serta pemerhati yang dilantik SPR. Geliga. Mari sini. Geliga. Nervous jugalah. Biasa tak macam ni kan. Nervous lah. Ingatkan ramai. Ni yang baru tahu pagi ni 3 orang. Betul lah, dia petang semalam datang sini, tidur dekat sini. Lepas terus balik lah. Cuba jugalah nak mengundi apa semua. Sebab hari ni baru first time mengundi. Nak cakap apa? Sudah tahu 3 orang tu? Terkejut jugalah 3 orang ni kan, sebab dah pagi-pagi lagi dah dapat tahu call daripada husband. Seorang lelaki hilang manakala rakannya terselamat apabila bot dinaiki yang syarat muatan buah durian karam di Sungai Kanawit. Mangsa hilang dikenali sebagai Nabau Antas, 55 tahun. Dalam kejadian kira-kira 9.45 pagi semalam, bot yang dinaiki karam dekat Bukong Jagoi Bunut, Kanawit. Mangsa terselamat seorang juragan bot diselamatkan penduduk berhampiran yang juga saksi kejadian. Manakala Nabau Antas terus hilang dipercayai dihanyutkan arus deras. Operasi mencari dan menyelamat disambung semula hari ini. Remaja lelaki 13 tahun yang mengacu pisau kepada pemandu e-hailing di Sungai Petani semalam ditahan polis. Suspek ditahan pada pukul 8 malam tadi, kira-kira 2 jam selepas laporan polis diterima. Ya, lu panas, fikir anggap panas hati tau. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, SCP Zaidi Cik Hassan berkata mangsa menerima pesanan penumpang pada pukul 5.43 petang semalam di Taman Keladi untuk dihantar ke Bandar Sri Astana. Dalam perjalanan, suspek meminta wang RM50 atas alasan untuk membayar sewa rumah. Mangsa memberitahu untuk menurunkan suspek jika tiada wang. Namun suspek enggan dan meminta membawanya ke Bandar Sri Astana untuk mengambil wang. Semasa mangsa mahu memulangkan baki, suspek mengacukan pisau ke dada mangsa dan cuba merampas wang dari poket mangsa. Namun warga emas itu bertindak menggigit tangan suspek. Remaja berkenaan direman sehari dan kes disiasat mengikut Seksyen 393 Kanun Kesiasaan. Keberkesanan pengurusan dan rawatan pesakit kanser di Institut Kanser Negara IKN jauh lebih baik berbanding 10 tahun lepas. Dapatan awal kajian mendapati 93 daripada 95% pesakit kanser payudara yang dirawat di institut itu mempunyai peluang hidup melangkau 3 tahun berbanding 86 hingga 91% 10 tahun lepas. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata kajian turut menunjukkan 56% pesakit kanser paru-paru pula mempunyai peluang hidup melangkaui 3 tahun berbanding hanya 23% pada 10 tahun lepas. Beliau berkata pengesanan awal kanser paru-paru adalah projek kerjasama antara IKN dan AstraZeneca menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Sebenarnya jumlah perbelanjaan langsung penjagaan kesihatan untuk penyakit-penyakit non-communicable diseases ini atau
NCD adalah sebanyak 9.65 bilion. Ya, sangat tinggi. Ini berangkumi 16.8% daripada jumlah perbelanjaan kesihatan di Malaysia. Dan rawatan kanser saja lebih 1.3 bilion. Ya, sangat tinggi. Justru IKN harus terus kekal menjadi agensi yang dapat membantu pengesanan awal dan menyediakan perawatan kanser di Malaysia ini, selain menganjurkan juga program-program kesedaran dan pencegahan kanser sehingga ke peringkat angka umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam Amal IKN di Putrajaya. Turut hadir Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis Makan Malam Amal yang diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-10 IKN itu bertujuan mengumpul dana untuk membantu pesakit kanser. Setiap kutipan akan dimasukkan ke tabung kebajikan perubatan Malaysia. Datuk Seri Dr. Wan Azizah dalam ucapannya berkata, hampir RM1 juta diperlukan bagi membantu pesakit kanser yang kurang berkemampuan bagi tahun 2024. Jadi kita tidak mahu negara kita bangun, sambil kita bangun juga manusia. Dan kemanusiaan itu kita tidak hilang daripada kita. Semua kita rakyat Malaysia. Jadi kita tahu juga bahawa kos rawatan dan penjagaan pesakit kanser itu tinggi. Ubat-ubat untuk kanser ini tinggi. Malah mengambil jangka masa yang panjang. Tak sekejap je, macam kita sakit semua sikit makan ubat dah. Tapi macam NCD juga kita lifelong treatment juga, dan kanser ini juga mempunyai masalah kerana rawatan yang mengambil masa yang panjang. Kegiatan pembelian saham berharga murah yang sederhana mendorong Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi. Ini selepas mencatatkan penurunan selama 5 hari berturut-turut. Indeks FBM KLCI susut 0.05 mata kepada 1,448.20 mata setakat pukul 12 tengah hari. Kaunter saham aktif menyaksikan saham Liform naik 1 sen kepada 31 sen. Manakala Top Glove naik setengah sen kepada 88.5 sen dan Widat naik 1 sen kepada 47.5 sen. Nestle mendahului kaunter saham paling untung melonjak 60 sen kepada RM121.50. Disusuli Rapid meningkat 60 sen kepada RM28.38, manakala AGI bertambah 32 sen kepada RM15.90. Nilai ringgit terus meningkat untuk dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi awal dagangan pagi tadi selepas nilai dolar merosot sementara. Hasil perbendaraan negara itu juga lebih rendah. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.67 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.49 dan berada pada 3.15 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.89 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.11 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.36. Malaysia berjaya mencatat jumlah eksport produk peladangan dan komoditi mencecah RM117 bilion setakat September tahun ini. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pelbagai misi telah dan sedang dilaksana bagi menyebar luas serta mengembangkan pasaran produk peladangan dan komoditi tempatan ke pesada global. Ini khususnya komoditi kelapa sawit di Eropah, China dan India selain mencari peluang mengembangkan pasaran baru di Kenya dan Timur Tengah. Itu juga kita membuat misi ke Kenya sebab kita melihat Kenya dari segi ekspor kita ke sana sudah pun meningkat dan kita melihat ini ada pasar baru untuk kita kembangkan produk kita dan sudah pasti baru ini saya pergi ke China. Dan dengan China itu kita dah dapat mendapat komitmen MSPO mereka nak iktirafkan. Kedua, peningkatan dari segi import tahun ini lebih kurang anggaran 3.14 metric ton juta
untuk tahun depan mereka beri komitmen akan meningkatkan sehingga 3.4 juta metrik tan. Beliau mengulas pencapaian setahun bersama Kerajaan Madani dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Malaysia mengalu-alukan pemain industri dari Monaco dalam pengukuhan hubungan bilateral serta kerjasama pertumbuhan ekonomi mampan, pengembangan perniagaan syarikat-syarikat dari negara tersebut selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang memberi tumpuan kepada kelasterian. Sehingga Jun 2023, Malaysia telah menarik sejumlah 22,105 projek asing yang diluluskan dalam bidang penghilangan dari seluruh dunia, di mana 13% daripadanya dari Eropah. And a point of resilience that offers itself well as the preferred neutral hub for the region. So to be together with its unique value proposition, especially its rule of law, good physical and digital infrastructure, as well as, of course, everyone here can speak a little bit of English. It is an ideal place for businesses to expand its reach to the Asia-Pacific region. So this underscores the tremendous prospects that Monaco businesses could leverage on. And today, we heard a few of those companies that already are here. And of course, we can do more. Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berucap pada Forum Ekonomi Monaco 2023 di Ibu Negara. Forum Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Tular di media sosial mengenai satu kenyataan seorang individu yang menyatakan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil kononnya bersyukur dengan pelaksanaan konsert kumpulan rock antarabangsa Coldplay yang telah diadakan di Malaysia baru-baru ini. Malah kenyataan itu juga turut mendakwa beliau mengungkap kalimah Alhamdulillah berikutan konsert itu telah berlangsung dengan lancar. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan untuk mengelirukan masyarakat. YB Fahmi Fadil menyangkal fitnah itu dan mendakwa infografik tersebut berunsur pembohongan dan tersasar daripada konteks sebenar jawapannya kepada media. Jawapan beliau kepada soalan yang diajukan wartawan adalah berdasarkan situasi konsert tersebut yang berlangsung tanpa sebarang insiden tidak diingini, hasil daripada kerjasama baik antara penganjur dan artis. Dan dengan tuduhan yang bagi saya bersifat fitnah, berniat jahat dan sebenarnya lari konteks daripada apa yang saya sebut. Jawapan saya kepada seorang wartawan, jadi saya akan minta peguam untuk meneliti semua pihak yang mengeluarkan grafik fitnah ni dan kita akan ambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.